lemahnya kita sebagai seorang manusianya, bila kita diuji dengan kehilangan, kita akan meratapi kesedihan tu. Sedih tak salah, sedih adalah perasaan normal untuk semua manusia. Tapi yang menjadi masalah, yang menyakitkan diri kita sendiri, bila kita simpan perasaan sedih tu terlalu lama, sehingga merosakkan atau menyakitkan diri kita sendirilah. Yang tu yang tak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah hari ini dapatlah kita sama-sama berkumpul dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan ianya memberi kebaikan kepada kita di dunia maupun akhirat, insya-Allah. Jadi semua orang tahu berapa hari lagi agak-agak kita nak memasuki tahun baru? Lebih kurang 4 hari. Jadi saya nak mengajaklah supaya kita semua menjadikan tahun baru kita ini sebagai satu titik permulaan ataupun turning point untuk kita menjadi manusia yang lebih positif dan lebih baik dari hari ke hari, insya-Allah. Jadi bila kita hendak menjadi manusia yang positif, sudah pasti kita perlu membuang segala negativiti yang bermain dalam pemikiran kita maupun perkara yang bersarang dalam hati kita. Saya mungkin tak mampu membaca fikiran anda semua, tapi saya tahu mungkin ada something yang bermain di pemikiran korang yang buat korang rasa risau, gelisah, resah kadang-kadang. Betul? Betul Okey. Jadi saya nak ajaklah kita semua supaya kita buang benda ni, supaya kita boleh memasuki tahun baru dengan lebih bahagia, tenang dan senang. Okay. Jadi saya ingin berkongsilah satu kata-kata daripada Jay Shetty. Siapa pernah dengar saya tertariklah untuk kongsi satu perkataan dia ni. Dia cakap, if we want to create space for the news, we need to remove the old. Jadi analoginya mudah. Kalau kita ada sebuah almari pakaian, tapi almari kita tu dah penuh dengan baju. Tapi kita manusia suka benda baru dan benda yang lebih cantik. So kita akan beli benda baru tu, misal kita simpan dalam almari tapi baju kita dah penuh yang lama tu. Apa kita perlu buat? Kita kena donate. So ada benda yang perlu kita remove Sama juga manusia ni, dia tak akan pernah lari daripada diuji dengan ujian kehilangan. Betul? Selama 361 hari mungkin termasuk hari ni, kita dah diuji dengan pelbagai perkara. Salah satunya adalah ujian kehilangan. Tapi lemahnya kita sebagai seorang manusianya, bila kita diuji dengan kehilangan, kita akan meratapi kesedihan tu. Sedih tak salah, sedih adalah perasaan normal untuk semua manusia. Tapi yang menjadi masalah, yang menyakitkan diri kita sendiri, bila kita simpan perasaan sedih tu terlalu lama, sehingga merosakkan ataupun menyakitkan diri kita sendirilah. Yang tu yang tak baik. Contohnya mudah kita mahu Allah menggantikan kesedihan kita dengan satu kebahagiaan. Kita nak Allah bagi hadiah yang baru di atas kesedihan dan kehilangan yang kita lalui. Tapi kalau diri kita sendiri tak create space untuk keluar daripada kesedihan tu, kita seolah-olah tidak meredai atas kehilangan yang kita dapat tu, macam mana Allah nak gantikan satu yang lebih baik? Saya tinggalkan persoalan di situ. Okey, jadinya macam saya cakap, manusia ni perlu diuji dengan kehilangan. Kenapa? Sebab kadang tak sedar. Okay. Betul ujian kehilangan ni perlu dilalui semua orang. Sebabnya yang pertama, melalui kehilanganlah kita belajar untuk menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan lebih baik. Yang kedua, kita lebih bersyukur dengan nikmat yang kita ada. Yang ketiga, insya-Allah menjadikan kita lebih matang untuk menilai kehidupan. Okey. Jadinya percayalah, tak semua kehilangan yang kita lalui itu, mungkin ada sebahagian atau sesetengah kehilangan yang kita lalui itu tak buat kita rugi apa-apa pun. Macam tu saya nak kongsilah sedikit situasi yang mungkin pernah berlaku dalam diri kita. Kadang-kadang kita jalan lepas tu tiba-tiba kita letak duit kita dalam poket. Kita pun tak perasan jalan-jalan kita nak keluarkan kunci bilik ke apa ke, terjatuh duit tu. Balik bilik baru kita mana duit aku tadi baru kita tercari-cari duit yang tadi tu. Ataupun kena pickpocket lah, senang Kalau wang tu dalam jumlah yang sedikit, mungkin kita tak rasa. Tapi kalau jumlah yang besar, mesti kita rasa macam Allah, hilang duit. Mana duit aku Nanti kita akan rasa sedih
So sedih tu macam saya cakap tadi, sedih tu tak salah. Tapi tak payah sampai nak bad mood satu hari kan. Tak nak buat apa-apa. Oh duit aku hilang. Marah semua orang kan sebab duit dia hilang. Tak baik lah benda tu. Lebih baik kan, sebab benda yang hilang dah hilang. Dia tak akan kembali. Kau meratapilah sekuat mana pun, dia tak akan kembali. Itu hakikatnya. So lebih baik kita doa macam ni kan. Bila kita hilang duit tu, kita cakap lah, ya Allah, bagilah orang yang jumpa duit aku ni, atau orang yang ambil duit aku ni, bagilah dia orang yang lebih perlukan daripada aku. Tak nak simple, mungkin kita dapat something kebaikan kan, sedar tak sedar, macam tu. Sama juga saya ingat ingin berkongsi lah sedikit, sebab ada beberapa individu datang dan berkongsi dengan saya tentang kecewa ditinggalkan. Dalam saya tak nak sentuh lah tentang kecewa ditinggalkan dari segi yang putus tunang, cerai, apa-apa tu, sebab saya bukan pakar benda tu kan. Cuma yang ni yang orang kongsi dengan saya, so saya nak kongsi dengan korang semua supaya siapa yang mendengar ataupun kalian sendiri yang pernah mengalami situasi ni, supaya move on. You need to move on so you can move forward kan, macam tu. So bila dia cakap kat saya, macam mana kan, bukan senang nak move on kan, payah kot, macam tu kan. Kau tak rasa, tak tahu kan, macam tu. Memang kita tak tahu, aku tak tahu kan, kita cakap kat dia, aku tak tahu. Tapi kau kena ambil inisiatif. Bukan kau tak boleh, kau cakap kat aku, aku tak boleh, tak boleh. Bukan kau tak boleh, kau boleh sebenarnya, tapi kau yang tak ambil inisiatif tu untuk keluar daripada zone tu. Mungkin lah kan, aku cakap kat dia kan, aku cakap, okay, memang payah kau nak keluar, tapi kau tak boleh terus hidup dalam bahagia kenangan yang lalu. Kan? Betul tak? Ibaratnya. So, jawapannya simple. Dia tak boleh hidup dengan, sebab kita hidup untuk masa hadapan, bukan kita hidup ke belakang. Baik you buang and you move on and cari kebahagiaan, keindahan yang lebih indah daripada sebelum, macam tu. Saya nak kongsilah kan satu doa yang saya dengar daripada perkongsian Ustaz Hanan kan. Dia cakap, bila kita kehilangan sesuatu, doalah kan. Kita doa macam ni, ya Allah, kurniakanlah pahala di atas kesabaranku menghadapi kehilangan ini, dan gantikanlah kehilangan ini dengan sesuatu yang lebih baik dari arah-arah yang tidak disangka. Korang percaya tak Tuhan akan gantikan kehilangan tu dengan something yang lebih baik? Percaya kan? Sebab dua kali kan Allah kata kat kita, Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Okay, apa maksudnya? Sesungguhnya dalam kesusahan akan ada kesenangan, dan dalam kesusahan itu ada kesenangan. So saya nak kongsi juga pada hari ni, itu fasa pertama perkongsian saya. Saya masuk fasa kedua perkongsian saya yang berkaitan apa benda dalam dunia ni kalau kita hilang memang kita tak rugi. Dosa. Dosa. Betul lah kan? Dalam jawapan yang lain, hilang dunia untuk mencapai keredaan akhirat. Okay. Saya nak berkongsi juga satu kisah kan. Kalau siapa ada tengok video Kokom, ada tengok yang dia kongsi tentang Kak Ina kan, seorang penjual kuih tepung pelita kan. So kisah dia begini, kita tahu secara fizikalnya kita tengok dia kehilangan apa? Kehilangan kedua belah tangan dia, kehilangan satu kaki dia. Tapi dia seorang yang sangat kuat kan. Dia tak jadi kehilangan fizik dia tu sebagai penghalang untuk dia berjuang, untuk terus semangat. Kenapa saya kata kehilangan dia tu tak jadi satu kerugian? Sebab kan, bayangkan kan, kita kan sendiri yang tengok video dia, bayangkan Kokom tu banyak followers kan, kita tahu kan, YouTube dia share, Facebook dia share. So nak tak nak, bila kita tengok dia dah jadi sumber inspirasi pada kita semua. Kalau tak korang pun, kalau saya tengok tu pun saya tersentuh kan, macam tu kan. Macam mana orang, walaupun dia bukan orang yang senang, tapi dia boleh still boleh memperjuangkan hidup dia dengan lebih baik daripada kita. Sedangkan kan moto hidup dia tahu apa? Siapa ingat moto hidup dia? Biar miskin dunia, jangan miskin akhirat. Macam tu kan. So masa dalam perkongsian video Kokom tu, sebenarnya mula tu dia ada buat yang macam eksperimen lah kan. Kak Ina ni salah satu sifat dia satu lagi, dia sangat suka bersedekah. Dia tak rasa, dia dah bukan orang senang, tapi tak rasa bila dia bagi duit dekat orang tu satu kehilangan macam tu. Buktinya sebab masa tu adalah seorang gelandangan datang kat dia dengan comotnya. Gelandangan tu tak minta apa-apa lagi dengan dia, dia terus keluarkan duit RM4 dan bagi sedikit kuih dekat gelandangan tu. So dia siap pesan lagi. So
Faham tak maksud saya? Dia tak rugi kan? Sebab kita tengok memang kesiannya dia kehilangan kaki. Tapi kehilangan itu menjadi sumber inspirasi dekat orang lain. Macam tu. So, nak cakap kan, kita tahu kan, bila dia hilang RM4 kan, kalau kita tengok secara ni dia hilang RM4. Tapi Allah gantikan dia kan, bila orang terharu tengok dia punya sukanya membantu orang lain. So tim Kokom ni telah menghadiahkan Kak Ina ni supaya boleh pergi umrah. Umrah berapa ribu, lagi banyak kan. So Allah gantikan kan kehilangan RM4 tu dengan package umrah macam tu. Itu yang pertama. Okey, yang keduanya, tadi kan saya cakap kan, kita nak memasuki tahun baru. So saya nak kita clearkan our mind kita. Kita hilangkan perasaan dendam, iri hati, dengki terhadap kawan-kawan yang pernah kita ada. Macam tu kan. Mungkin ada kawan-kawan yang kita pernah tak bertegur sapa sebab gaduh. Macam tu. Kalau ada lah kan. So ambillah inisiatif sekarang untuk kita minta maaf ataupun clearkan benda ni. Sebab saya pernah kongsi dulu kan, dalam mengawal ego, saya ada cakap salah satu ciri orang yang beriman adalah orang yang boleh memaafkan orang lain kan. Itu satu kan. Okay. Tak apalah hilang ego kan. Asalkan kita dapat kebaikan akhirat tu buat kita. Yang ketiga saya nak kongsikan tentang sekarang kan, anak muda. Memang sukakan fashion. Tak salah untuk berfashion, tapi kadang-kadang kita sebab kalau kita pakai macam ni sebab kita nak likers banyak kan. So kita pun buatlah video-video bodoh ke kan, kalau masyarakat kat luar sekarang TikTok ke apa kan. Jadi kita nak meraih likers. Kita tak nak kehilangan likers. So kita biar konsisten je video kita contohnya. So bagi saya kan, stop buat benda tu. Biarlah hilang likers, biarlah hilang followers. Tapi asalkan kita kembali pada jalan yang patuh syariah lah. Macam tu kan. Macam saya cakap tak salah nak fashion, tapi make sure you patuh syariah. Macam tu kan. Okay, Alhamdulillah kan, bagus. Menutup aurat kan. Ya, kita nampak simple, tapi benda tu lah perkara-perkara yang akan ditanya nanti kan. Okay. Yang keempat, saya nak sentuh tentang buang toxic people in your life. Macam tu. Saya tak suruh kan, kalau kita ada kawan-kawan yang ajak kita kepada perkara negatif, saya tak suruh kau tinggalkan dia. Yang macam tak payah kawan lah, pandang hina dekat dia. Jangan, tu bukan benda yang patut kita buat. Tapi kita ambil ruang untuk berundur sikit daripada dia, supaya kita boleh buat apa yang kita nak buat. Saya tak nak kita menjadikan kawan kita tu sebagai penghalang untuk kita berubah. Contohnya sebab kita tak nak macam, kalau aku tak join nanti mesti tak nak tegur aku dah, tak nak pergi ikut sekali kan. Dia akan rasa macam tu. Biarlah kehilangan kawan sekalipun, kalau kita betul-betul nak berubah macam tu. Carilah kawan baru yang boleh sentiasa mengingatkan kita. Okey, yang kelima saya nak sentuh adalah kehilangan pekerjaan. Kadang-kadang kita tahu kita mungkin kita tak tahu mula kita masuk sebuah syarikat tu. Tapi one day kita tahu bahawa syarikat yang kita kerja tu mengamalkan riba ataupun menjual perkara-perkara yang haram macam tu kan. So mungkin kita tak nak macam tak apalah, buat senyap je lah, buat bodoh je lah kan. Kalau berhenti nanti aku tak dapat peluang pekerjaan yang lebih baik. Itu salah lah kan. Biarlah kehilangan pekerjaan yang tak baik tu, biarlah kita miskin sekejap, insya-Allah Allah akan gantikan dengan lebih baik. Cuma kan, dari tadi saya duk sebut pasal percaya, yakin. Bila saya tanya korang pun percaya, yakin kan, boleh yakin. Tapi senang ke untuk yakin tu? Susah kan? Sangat susah kan? Even though macam kita nak jawab exam sendiri kan, kita dah baca, esok tu kita nak jawab exam kan, kita memang dah gelisah kan. Okay. Padahal kita dah 70% berusaha kan, kononnya. Okay, lepas tu kita pun macam, lepas tu kawan kita cakap, percayalah Tuhan akan tolong kau dah berusaha. Kita pun tapi gelisah lagi. Gelisah lagi kan. Kenapa kita tak boleh nak kuatkan kepercayaan diri kita tu? Sebab kita kurang keyakinan. Sebabnya kita tak jaga hubungan kita dengan Allah dengan baik. Sebab kan, contohnya mudah kan, kalaulah kita seorang yang sangat menjaga hubungan dengan Allah bila kita nak jawab exam ni kan, kita akan macam rasa macam aku baru baca 60% kan contohnya, tapi aku rasa Allah akan tolong
Sebab aku jaga hubungan dengan Allah. Aku dah doa. Bila kita jaga hubungan dengan Allah tu, kita boleh create keyakinan yang Allah akan tolong kita. Sebab kita boleh cakap macam ni dekat diri kita. Takkanlah orang yang baca sikit je, orang yang doa sikit je, Allah tolong. Allah Maha Pemurah, bagi rahmat dia dekat orang tu, Allah tolong dia. Takkanlah aku yang dah berusaha banyak, dah serahkan segala pada dia, jaga segala apa yang dia suruh jaga, takkanlah dia nak kecewakan aku. Allah pun segan nak kecewakan kita. Kalau kita ada pemikiran sebegitu. Sebab itulah, sekiranya ada keretakan apa-apa pun dalam hidup kita, sama ada kalau orang yang dah kahwin dalam masalah hubungan rumah tangga, anak-anak, ataupun kita sendiri dengan kawan-kawan. Sebab tu kan, first benda yang kita kena tengok, kita jangan salahkan situasi bila benda buruk berlaku terhadap diri kita. Tapi kita tengok dulu hubungan kita dengan Allah. Sebab tu dulu, ulama'-ulama' dulu, bila berlaku musibah dalam hidup dia orang, walaupun atap tu bocor, mungkin sebab hujan yang kuat kan, tapi first mesti dia orang istighfar dulu. Yang tu yang dia orang buat. Okay. Saya nak cerita kan, kalau diberi peluang kan, boleh dengar lagi kan? Boleh dengar. Boleh kan? Sampai esok. Sampai esok tak apa. Ada satu cerita ni kan, masa zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Okay, Umar bin Abdul Aziz adalah diangkat sebagai khalifah jugalah, sebab dengan sifat dia yang sangat menjaga hubungan dengan Allah. Masa zaman pemerintahan dia, ada satu kisah yang sangat ajaib berlaku. Kita tahu kan, kalau biri-biri, mesti kalau jumpa serigala, dia kena apa? Kena makan. Tapi masa zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ni, pengembala sampai sangat terkejut. Sebab dia tengok, serigala tu bawa biri jalan-jalan cari tempat rumput yang sedap. Kalau kita pun fikir, kalau kita pun fikir tak logik benda tu untuk berlaku. Tapi benda tu lah yang berlaku masa zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. So bila pengembala tu tanya Umar bin Abdul Aziz, kenapa masa zaman pemerintahan kau benda ni boleh berlaku? Sebab pertama, aku akan pastikan orang-orang dalam pemerintahan aku ini menjaga hubungan dengan Allah. Bila kita jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga hubungan kita dengan semua benda. Kisah ni ada kisah benar, sebab lepas 3 tahun, lepas tu serigala start balik makan biri-biri. So orang pun macam pengembala tu, masa tu pengembala pelik kenapa situasi ni boleh berlaku. Tiba-tiba pengembala yang jauh tu bunyi, aku rasa Umar bin Abdul Aziz ni dah wafat, tak pun turun tahta. Sebab masa tu dia orang tak tahu lagi apa yang berlaku. Rupa-rupanya betul lah, Umar bin Abdul Aziz sudah wafat masa tu. So conclusionnya yang saya nak kita bawa adalah kita dah nak masuk tahun baru. Umur kita bertambah, dunia semakin tua. So kita kadang-kadang kan terlalu hanyut dengan perasaan dan dunia tu sendirian. Macam saya pernah pesan dekat semua orang, kita tak salah untuk merasa marah, sedih, kecewa, sebab itu adalah emosi manusia. Tapi yang salah adalah apabila kita terlalu hanyut sehingga benda tu simpan terlalu lama sehingga memakan hati kita sendiri. Yang tu tak baguslah. So saya nak mulai sekarang kan, mulai hari ni, malam ni, kita cubalah, sebab untuk merubah diri dia bukan satu proses yang mudah. Tapi you need to take a step. You kena buat something supaya you boleh move forward. Kalau you tak mula daripada sekarang, you tak akan dapat apa-apa nanti. Macam tu. So buanglah negativity yang ada dalam diri kita dan mulalah menjaga hubungan kita dengan Allah. Jadi itu perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat lah. Macam saya cakap, tak apa kita ambil sedikit start, tapi kita kena cuba untuk ambil benda tu. Sebab supaya kalau kita ditakdirkan meninggalkan dunia ni, moga-moga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah.